Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Kita mulakan dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diucapkan kepada semua penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz yang menyaksikan kita pada hari ini tanggal 5 November 2021 bersamaan dengan hari Jumaat Sayyidul Ayyam, penghulu pada segala hari. Mudah-mudahan hari kita pada hari ini dibangkitkan dalam keadaan keceriaan dan juga semangat untuk menjalankan tugasan-tugasan yang telah kita rancang dalam kehidupan kita. Ayo, sama-sama pagi ini kita nak merungkai persoalan bersama dengan topik akidah berkenaan dengan ancaman permainan video. Bagaimana kupasan dan perbincangan sebentar lagi kita akan bawakan kepada penonton-penonton semua. Baik, saya ingatkan kepada penonton-penonton yang ingin bertanyakan soalan ataupun berkongsi sesuatu dengan perbincangan kita pada hari ini, boleh pergi ke dua saluran kita seperti biasa. Untuk buat panggilan, boleh pergi ke 1-800-881677 ataupun pagi ini mungkin ada penonton-penonton semua yang tidak berkesempatan melihat di kaca TV di rumah, boleh melihat di mana anda berada menggunakan peranti anda di Facebook rasmi kita Tanyalah Ustaz TV3. Di situ ada siaran secara langsung. Jangan lupa tekan butang suka dan kongsi untuk sebarkan kebaikan ataupun tulis soalan anda di ruangan komen di bawah poster yang tertera. Kita akan ambil soalan anda untuk jawab sehabis baik bersama dengan bintang ilmuwan yang kita bawakan khas kepada penonton-penonton semua. Baik, pada hari ini ancaman permainan video kita bakal bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Ilyas Ismail yang biasa kita dengar dengan celoteh beliau, dan hari ini bakal menerangkan tentang topik perbincangan kita. Assalamualaikum, apa khabar Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunga Ustaz hari ini tema Dia Jumaat berbunga. Jumaat bunga kan. Baik Ustaz, mungkin awal-awal ni Ustaz kita boleh cerita dulu berkenaan dengan bagaimana yang disebut sebagai ancaman. Selalu kita nampak permainan video game ni dia ada satu hiburan, satu benda yang boleh menenangkan jiwa, menghilangkan stres, main suka-suka, tapi tiba-tiba tajuk kita pada pagi ni ancaman permainan video dikaitkan dengan topik perbincangan akidah kita. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya dapatlah sama-sama kita bertemu dalam kesempatan rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Terima kasih adinda saya Dai Azrin, moga dalam keadaan sihat senantiasa. Amin, ya Allah. Dan juga semua rakan-rakan kru penerbitan Tanyalah Ustaz, semoga semuanya mendapat berkat di sisi Allah SWT, khususnya kita yang berada pada hari Jumaat ni, dan juga penonton-penonton di luar sana di kalangan para pemimpin, para alim ulama, asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, perempuan hajah. Begitulah juga mak saya pun menonton juga pagi ni, peminat setia. Bukan peminat setia anak dia, peminat setia rancangan dia lah ya. Dan moga semuanya mendapat kebaikan daripada apa yang bakal kita kongsikan insya-Allah. Bagi mengupas tajuk ancaman permainan video ini ataupun video game ini, akan saya mulakan dengan ayat Al-Quran sebagai panduan untuk kita bincangkan ataupun untuk kita lebih menjurus kepada perbincangan ini insya-Allah. Saya akan mulakan dengan beberapa baris ayat Al-Quran, mudah-mudahan kita ambil manfaat bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya.
Sesungguhnya pendengaran, penglihatan serta hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong, kerana sungguhnya engkau tidak akan dapat menembusi bumi dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung ganang. Surah Al-Isra ayat 36 hingga ayat 37. Daripada ayat ini ada beberapa poin penting dapat kita pelajari dan kita ambil iktibar bersama. Antaranya Allah Ta'ala menyebutkan, jangan engkau terikut dan jangan engkau ataupun mengikut sesuatu perkara yang kau tak tahu tentang selok-belok tentangnya, ataupun kau tidak tahu tentang apa yang ada di sebalik tentang satu perkara. Kau jangan mengikut saja, kerana pandangan kita, pendengaran kita, penglihatan kita ataupun hati kita juga, semuanya ini akan dipersoalkan ataupun akan ditanya oleh Allah Ta'ala kelak di hari akhirat. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, belagak sombong, kerana sungguhnya kata Allah, kita tak akan dapat menembusi bumi dan tak akan dapat menyamai setinggi gunung ganang. Baik, daripada ayat ini saya nak kongsi dengan penonton-penonton semua, Allah SWT nak mengajarkan kita dalam hidup ni jangan mengikut saja. Orang lain buat satu perkara, kita pun mengikut saja. Kalau dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, la takunu imma'ah. Kamu ni jangan jadi orang yang mudah terikut-ikut. Kamu tengok orang lain buat, cembes nak buat juga. Padahal benda tu kau tak tahu ianya akan mengundang mudarat. Ianya akan mengundang masalah di kemudian hari. Termasuklah juga perbincangan kita berkait tentang permainan video ini ataupun ancaman permainan video. Tuan-puan semua, betul apa yang Da'i Azrin sebutkan sebentar tadi. Orang main video game ni biasanya dia nak bagi menenangkan, nak hilangkan stres, nak bagi tenang-tenang kan. Betul. Mungkin tadi sibuk kerja, banyak mikir sangat, jadi dia nak bagi tenang-tenang, maka dia mainlah video. Kalau permainan video itu hanya sekadar untuk suka-suka, bagi rehat-rehat minda, itu tidak ada masalah. Mungkin satu keadaan kita sebut dia yang mungkin sekadar hobi saja. Macam Daya Azrin ni rajin main bola. Dia rajin dia hashtag Ustaz Bola juga ni kan. Alamak, macam mana Ustaz nampak ni. Dia rajin main bola. Tapi kalau dia main bola tu sampai tak balik rumah, tak semayang, tak boleh dia dalam hidup ni dia mesti ada limitasi dia tu. Dia kena ada had dia. Hatta kalau kita lihat dalam banyak-banyak ayat Quran pun, sebagai contoh dalam bab makan, Allah Ta'ala menyebutkan apa? Wa kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah, tapi janganlah melampau. Jangan melampau. Wah, membujur lalu melintang sapu. Pulun makan semua. Pihak surau bagi tahu dah, karipak seorang sebiji tak ada, dia hantar 3 biji dia ambil. Jadi melampau. Bila unsur melampau itulah yang boleh bawa pada kerosakan. Begitulah juga orang yang keterlaluan sangat dengan permainan video ini. Keterlaluan sangat sehingga ianya merosakkan kesihatan, perhubungan, kehidupan, malah ibadah kita habis jadi rosak habis semua. Dah tak rupa orang dah keluar bilik. Ni banyaklah kita nak bincang sekejap lagi, kerana terlalu banyak sekali ancaman-ancaman ataupun satu sisi negatifnya kalau ianya tak dibendung dengan baik, sama ada kesan daripada orang yang keterlaluan atau boleh kita kata apa, ketagihan permainan video satu. Dan yang keduanya, unsur-unsur yang terkandung dalam permainan video tersebut. Maka dalam silibus akidah kali ini, saya berasa begitu bagus sekali untuk nak bentangkan pada tuan-puan semua. Ni mandangan kita nak menuju ke hujung minggu ni. Mak ayah semua, tolong ambil perhatian, ambil catatan apa yang akan saya sebutkan, apa yang akan saya bentangkan ini. Kerana ini adalah satu benda secara diam-diam merosakkan minda generasi pada hari ini yang diharapkan sebagai generasi harapan kita. Maka perlu diperbetulkan, perlu diberikan pemantauan. Ini hati-hati semua ya. Adik-adik pun sama yang menonton ni semua. Juga mak ayah. Nenek pun ada juga yang main game Ada. Nenek main juga
Ajak-ajak pencen duduk rumah tak tahu apa nak buat kan. Yang coklat tu. Ada. Kita akan bincang insya-Allah. Kita akan bincangkan. Baik. Mungkin sekadar hobi ataupun sekadar untuk menenangkan fikiran itu tidak jadi masalah, tapi yang jadi masalahnya adalah bila mana ketagihan ataupun menyebabkan dah tak jadi serupa orang, kata ustaz sebentar tadi kan, sebab dah terlampau seronok dengan dunia itu, akhirnya membinasakan, berbahaya. Baik, kita berehat seketika, beri ruang kepada penonton-penonton untuk bertenang. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana. Terima kasih sidang penonton semua kembali bersua untuk kita meneruskan perbincangan kita. Baik, sebelum kita ambil soalan yang pertama di ruangan Facebook kita ya. Saya nak bacakan kepada anda satu artikel yang saya petik dari sayasehat.com ya. Kalau dia tulis di sini, bermain video game membuatkan anak lebih terbuka kepada bahaya online yang lain. Beberapa usaha telah pun dikaji melihat video game sebenarnya akan membuatkan seseorang itu ketagihan sehingga cenderung kepada depresi, dan anak itu pun akan jadi tidak haluan. Tidak ada haluan katanya. Lepas tu tulisnya lagi, anak-anak yang ketagih dengan video game akan menjadi fobia dengan dunia sosial dan boleh jadi mengalami penurunan prestasi di dalam pembelajarannya. Ini satu benda yang boleh kita fikirkan dan kita bawa ke tengah untuk kita bincang pada hari ini berkenaan dengan bahayanya permainan video. Saya lihat dari web yang saya sebutkan sebentar tadi. Baik, okey, itu sebagai panduan kita, dan kita nak kait dengan soalan kita di ruangan Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Ana Karnina. Ayuh kita tinjau soalannya. Assalamualaikum Ustaz. Ada dua soalan di sini. Yang pertama, adakah dengan ancaman permainan game menyebabkan anak-anak bersikap agresif dan terikut-ikut dengan watak permainan game mereka sukai? Dan soalan yang kedua, mengapa permainan game menjadi semakin diminati sehingga terabai tanggungjawab dalam ibadat dan urusan harian? Mohon penjelasan. Terima kasih Ana Karnina atas soalan yang ditanyakan. Ayuh kita serahkan kepada Ustaz. Silakan. Ya, baik. Terima kasih penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian. Juga terima kasih kepada Ana Karnina yang mengajukan soalan menerusi platform Facebook. Kawan-kawan semua, sememangnya permainan video ini kalau ianya tak dibendung dan tak dikawal, ianya boleh membawa kepada pelbagai masalah dan juga ancaman. Khususnya dalam pembinaan karakter anak tu sendiri. Betul. Antaranya, dia boleh bawa pada sikap agresif, dia boleh jadikan seseorang itu kata orang apa ya, mudah berimajinasi yang bukan-bukan. Dia boleh fikir yang pelik-pelik yang boleh sampai satu tahap tak sepatutnya dia boleh fikir sampai ke tahap itu. Tak boleh sama sekali. Dan dia akan menyebabkan apa? Kalau anak-anak tu dia jadi tantrum ya. Dia jadi tantrum. Kalau tuan-tuan nak tahu anak-anak kita ni ketagih atau tidak dengan permainan video, tuan-tuan ambil sekejap handphone di tangan dia. Kalau dia meracau, maaf cakaplah kalau nak mudah faham, dia kata jadi meroyan, jadi mengamuk, baling-baling, tumbuk-tumbuk, tantrum. Oh, tu tantrum nama dia. Itu tantrum. So, kalau itulah tindakan dia, maknanya dia sudah jadi ketagihan. Kalau bapa budak tu, dia tak dipanggil tantrum. Dan bukan dipanggil Thanos, tidak. Tapi kalau bapaknya dia ambil phone atau cuba dihalang daripada apa yang sedang dia menghadap tu, dia akan jadi apa? Dia akan marah, tarik muka dan rasa tak ada mood, rasa nak marah-marah sebab dia tengah menghadap tu. Sedangkan yang tarik tangan dia, yang cuba mengalihkan perhatian dia itu adalah anak dia, sebab nak kongsikan kerja sekolah dia, lukisan yang baru dia buat, atau isteri dia nak kongsikan tangan terluka, tercucuk jarum. Suami dia kata, itu bapak kita taklah kata tantrum, tapi bapak tu pun ada masalah tu juga. Dia tengah menyerahkan sepenuh jiwa raga dia pada apa yang dia buat, tiba-tiba betul.
kena kacau kan. Betul, betul. Itu yang masalah, dia tak boleh. Dia sama aja. Kalau dulu, kalau sebelum datang kemunculan kebejatan zaman gadget ataupun alat peranti yang macam-macam sekarang ni, kalau dulu TV, television pun kalau orang psikologi kata paling lama seorang anak tengok 20 minit saja. Itu pun maksimum dah. Tapi mana ada habis satu cerita kurang-kurang 2 jam. Bawa habis kartun ke apa kan. Dia bila dia lama sangat, dia apa tahu? Orang psikologi kaji dalam minda kita, dalam otak kita dia akan mengeluarkan satu benda yang dia memberi isyarat bahawa inilah keseronokan engkau. Inilah kebahagiaan engkau sebenarnya. Inilah dunia engkau. Inilah dunia keseronokan engkau. Jadi, apabila dia berada pada satu kawasan lain, dia cuba nak cari keseronokan tu tak jumpa dan tak dapat seperti yang dia dapat menerusi game ataupun permainan video atau yang lebih dahsyat lagi video porno ataupun video-video lucah. Dia dapat seronok kat situ. Kalau orang yang dah berumah tangga, dia tengok video-video yang tak senonoh tu, dia akan rasa seronok di situ dan dia tidak lagi seronok dengan isteri dia. Sebab dia lebih seronok di imajinasi dia tu. Sama. Cakap macam orang psikologi pula. Itu. Ini kajian, kita baca je. Saya pun terfikir tadi. Kan? Lepas tu, kalau anak-anak pun sama. Bila dia keseronokan tu, dia dapat bukannya dengan terjun sungai. Bukannya main di padang. Betul. Bukannya main konda-kondi. 7 slipper, congkak, main guli. Tak tahulah zaman saya dulu lah kan. Tak ada dah benda tu. Padahal dalam masa yang sama, dia boleh belajar bermasyarakat, bersosial. Maka dia telah dialihkan ke arah dunia online ataupun dunia atas talian ataupun permainan video ni tadi yang akhirnya mengubah karakter seseorang dan lebih teruk lagi menjauhkan seseorang daripada agama. Baik itu para alim ulama menyebutkan hukum asal permainan video ataupun video game ni dengan izin dianya harus hukumnya boleh. Kita dulu pun saya ingat kalau telefon yang belum canggih dulu kan ada permainan game ular kan. Panjang ular tu lama-lama jadi makin panjang. makin panjang berselirat ular tu. Dia mengasah minda ataupun daya penumpuan. Okey, tak ada masalah. Tapi kalau sampai tahap sekarang ni bila dah begitu canggih, unsur yang pelbagai masuk dalam tu, dia akan jadi rosak kalau sekiranya dua perkara ni ada. Ingat. Mana-mana alat permainan video, kalau ada dua perkara ini asas lah. Nanti saya akan bentangkan lagi. Kalau dalam catatan saya ni ada kurang lebih 7, 8, 9 jugalah benda-benda yang bermasalah terkandung dalam permainan video yang akan saya bentangkan. Pun tak tahulah sempat ke tidak. Kalau tak sempat nanti saya buat di platform Facebook saya je lah ya. Okey. Kalau tak sempat ada kita buat dua siri yang utama. Kalau tak sempat kita buat siri 2. Cadangan. Cadangan. Dia ada dua masalah yang utama. Pertama sekali, permainan video itu tidak salah sekiranya ianya tidak menghalang yang wajib. Sampai tak semayang, tak keluar kerja cari nafkah, tak melayan anak isteri, keluarga. Itu masalah. Benda-benda wajib ni, menyantuni keluarga, nafkah semua tak. Habis kalau tidur lewat malam. Lewat sangat tidur, pagi esok tak kerja. MC pula siap. EL. Dia minta EL pula tu. Emergency leave. Orang kata, semalam main game. Main sampai lewat malam. Masalah tu. Itu yang pertama. Dia tak menghalang yang wajib. Yang keduanya, permainan video ni tidak ada masalah. Dibolehkan sekiranya dia tidak mengandungi perkara-perkara haram. Dia tak mengandungi perkara-perkara haram. Kontennya itu atau pengisiannya itu tidak mengandungi benda haram. Tidak ada sama ada unsur pemujaan, unsur benda-benda sihir, unsur penghinaan terhadap agama Islam ataupun mensucikan agama lain. Tak ada masalah. Saya tu teringat Ustaz, berapa bulan lepas ataupun mungkin tahun lepas ataupun tak silap, tapi rasa macam dalam tahun 2021 yang viral berkenaan dengan ada satu game yang mana dia kena ada buat satu ritual penyembahan kepada satu batu untuk dapatkan senjata. Jadi yang itu macam mana Ustaz? Dia punya keadaan dia tu. Saya faham juga permainan video yang Da'i Azrin sebutkan tu saya tahu atau saya faham apa dia punya tajuk namanya itu. Game tersebut dilancarkan pada Mac 2017 dan permainan game tersebut telah pun dibeli sebanyak 60 juta orang pada awal pelancaran dia. 60 juta. Dan sehinggalah ke hari ini game tersebut telah pun dimuat turun, di-download
aplikasinya itu worldwide, seluruh dunia, sejumlah 600 juta kali. Uninstall, install, uninstall, install. 600 juta kali worldwide, seluruh dunia. Termasuk Malaysia kita pun. Uninstall tu rasanya dah nak insaf. Lalu tu kata macam Mungkinlah. tak boleh jadi ni. Memori penuh. Memori dia penuh. Aduh, mana aku nak buang dulu dia buang. Dulu. Dia buanglah Quran sekejap bulan Ramadan. Habis Ramadan dia masuk install balik yang game-game ni Dia masuk balik. Maka apa yang Da'i Azrin sebut tadi, berdasarkan pembacaan saya dan apa yang ditularkan ni lah rupanya permainan tersebut pada asalnya dia bersifat tembak menembak ataupun lebih kepada skill-skill tertentu lah. Kan ada pengembaraan semua. Tapi apabila sampai satu tahap pada 28 April tahun 2020, syarikat pengeluar permainan tersebut telah pun mengemas kini Melayu telah pun bagi lagi canggih game tersebut sehingga sampai tu tahap macam tembak menembak tadi, betul lah tu. Dia nak nak dapatkan senjata, dia kena buat satu ritual yang mana ritual itu bertentangan dengan Islam. Walaupun dia kata yang menyembah tu bukan saya, kartun dalam permainan tu kita benda redha bi maksiatin kan. Kita redha dengan benda maksiat depan mata. Kita tengok, maka kita pemain dia kan. Jadi benda itu boleh merosakkan akidah sebenarnya. Maka benda ini patut dijauhi. Patut dijauhi. Allah, tapi best tak best. Untuk jangka masa panjang merosakkan akidah baik yang bapa, keluarga maupun anak-anak. Nauzubillah min zalik. Jadi insya-Allah lah nanti semasa ke semasa saya akan kongsikan. Kurang lebih ada beberapa lah ciri-ciri buruk yang ada dalam permainan video ini yang ianya boleh merosakkan akidah. Sebab tajuk kita ancaman. Betul. Kalau tajuknya kebaikan permainan video, mungkin kita bentang. Mungkin 8 kebaikan. Ancaman. Jadi kita cerita benda yang mengancam ni insya-Allah untuk peringatan bersama. Ustaz dah kongsikan kepada kita dua tak menghalang benda yang wajib, dan yang kedua tidak ada perkara yang haram di dalam permainan video tersebut, maka dibolehkan. Ada 6 lagi bakal dikongsikan. Baik. Okey, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari Azrin dan Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Faham. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Tuan Umar. Ya, sihat. Wagas. Sihat, alhamdulillah. Wagas. Alhamdulillah. Silakan soalan tuan. Ya, soalan saya begini Ustaz Ustaz ada menyebut tadi mengenai game ni, ancaman video game ni ataupun di kita semua tahulah Ustaz, bukan kata orang generasi Y saja, generasi yang warga-warga emas ni pun dia biasa diminat juga, termasuklah saya juga Ustaz. Jadi kalau saya bukan kadang-kadang main juga game ni. Yalah, kadang-kadang stres juga Haji Umar. Stres masa lapang ni, kepala pening apa semua, kita pun tengoklah benda main benda begitu. boleh apa kata hilangkan stres tu sikit. Jadi soalan saya begini Ustaz, kadang-kadang kita main game ni, contoh macam Ustaz sebut tadi kadang-kadang kita reda dengan kemaksiatan. Ini yang jadi masalah ni. Apabila kita menang, dia ada satu hadiah pula ditunjuk di situ dan berbagai-bagai markah yang begitu tinggi yang menarik kita untuk lalai, untuk terus lara dalam apa yang kita lakukan ini. Sebab seolah-olah macam mana Ustaz sebut sebagai reda kepada kemaksiatan ini. Soalan saya, bagaimana cara untuk kita mengelak benda-benda begini Ustaz? Bukannya remaja tua pun bermasalah kalau dia terus dengan cara yang macam ini, dan kalau ada garis panduan yang ditentukan untuk kita mengikut supaya tidak kita reda kepada kemaksiatan ini. Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Omar atas soalan yang ditanyakan. Okey. Tak kira usianya, tetapi nak minta untuk cara membendung bagaimana kita supaya terelak ataupun terhindar daripada terus lalai dalam keadaan bermain video game yang seperti ini. Ustaz, silakan. Ya. Terima kasih pada Tuan Haji Omar, pemanggil setia rancangan Tanyalah Ustaz ini, dan juga peminat yang saya kira sering kali menghubungi program kita ini. Terima kasih sekali lagi, dan semua penonton-penonton sekalian Ada satu benda baru yang saya nak tambah pada soalan Tuan Haji Omar tadi ni. Sekarang ini yang menambah menggalak minat lagi orang sekarang terhadap permainan video ni, dapat duit. Dapat duit. Sambil main atau permainan video tersebut, dia ada streaming sekarang ni. Dia ada live. Betul. Bila bermain tu, orang bagi star. Orang bagi duit.
Orang bagi duit. Padahal siang malam Allah Ta'ala bagi pahala tak berasa sangat. Orang bagi star tu seronok sungguh. Dapat star. Dan pahala tak nampak katanya. Dia bagi ting dapat star tu. Dia seronok sungguh, dapat duit. Dia bukan lagi soal sekadar minat saja tau. Bukan lagi mengisi masa lapang dah, mengisi akaun. Dia dah jadi satu keseronokan lagi dah. Dengan benda itu mungkin dia membuatkan dia rasa seronok, berada pada satu imajinasi alam yang luar daripada hal sebenar dia. Dan satu lagi dia dapat duit pula. Dan dalam masa yang sama juga menyebabkan ramai orang dia panggil apa ya? Buat konten berada ya. Kalau bukan pemain video, buat konten-konten prank mengandung, prank bercerai. Apa benda ni? Semua ni hanya semata nak duit ke apa ni? Orang buat konten tak apa-apa. Kalau di platform YouTube tu kan banyak sekali orang buat konten yang pelik-pelik merosakkan masyarakat. Hanya semata nak duit. Apa murah sangat ke hati dan agama kita ni sampai tahap nak duit sangat sampai setahap itu, seolah-olah sanggup mentelanjangkan diri tu. Sanggup ke? Hanya semata duit ke? Dan benda ini adalah kerisauan yang telah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Apa kata Nabi? Ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifati wal khamisati. In u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Kata Nabi SAW, celakalah. Ini Nabi sebut. Celakalah hamba dinar, hamba dirham, hamba pakaian. Jika diberikan, dia gembira. Jika tak diberi, dia tak seronok, dia tak gembira. Riwayat Imam Bukhari. Tuan-puan semua, ini satu pesanan Nabi SAW, tanda kasih Nabi pada umatnya. Engkau jangan sampai jadi hamba. Kalau dia kata hamba tu sanggup buat apa saja. Kau 3 pagi lah. Isteri minta tolong ke, mak minta tak ada. Yang dia dahulukan permainan video dia. Ini rosak macam ni. Demi untuk nak dapatkan subscriber. Hanya semata nak dapatkan viewer. Nak dapatkan tontonan semata-mata dengan mendedahkan benda-benda buruk ni. Kalau kita meninggal nantilah tuan-tuan, apa benda nak menghadap Allah Ta'ala nanti? Ini kita bimbang. Sebab itu, bagi menjawab persoalan Tuan Haji Omar tadi, macam mana sedikit sebanyak kita nak membendung? Benda kalau dah jadi ketagih, dia tak boleh berhenti mengejut. Badan jadi, secara psikologinya, badan jadi terkejut. Sama macam orang yang merokok lah, tak terus berhenti tak boleh. Dia terus berhenti tak boleh. Dia kena ada gearnya juga. Dia kena ada perlahan. Mungkin kalau dia main permainan video tu selama berjam-jam, kurang sikit. Oh tak boleh Ustaz, berhenti terus. Kiamat tak lama dah. Tak boleh. Awak cakap senang. Kira kiamat pula. Perlahan-perlahan. Manusia ini, dia ada ansur-ansur dia. Tu kurang sikit. Lama-lama dia akan kurang. Dia akan terus berhenti. Satu. Yang kedua, cuba cari atau cuba meneroka apa sahaja aktiviti-aktiviti lain yang juga boleh menjemput keseronokan pada diri kita. Kan, pergi berkemah tepi sungai ke, mandi laut ke, benda-benda yang bersifat alami ni, yang saya ingat ianya lebih manusiawi sikit lah. Betul. Berbanding berimajinasi seronok seorang yang akhirnya merosakkan diri. Wallahualam. Itu jawapan untuk persoalan Tuan Omar sebentar tadi yang minta pandangan bagaimana nak menghindar daripada permainan video game yang melalaikan. Ayuh, sedang penonton, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang terus bersama dengan kita daripada mula sehingga pada ketika ini membincangkan tentang ancaman permainan video. Yang mana mungkin ada di antara kita yang menganggap permainan video ini hanya sekadar hobi, tak jadi masalah. Yang menganggap sebagai
melepaskan stres ataupun penat bekerja seharian pun tak jadi masalah. Tetapi yang kita risau pada hari ini adalah bila mana menganggap ianya sebagai kehidupan kita. Tak boleh hidup tak ada video game, tak boleh hidup tidak ada permainan video, maka ini yang jadi masalah. Dan sehingga disebutkan di dalam satu artikel pada 15 Mac 2021 ada satu terjadi di New Zealand, ya. Terjadi di New Zealand yang mana ada satu orang laki-laki, dia pergi membuat keganasan di tempat tinggalnya. Kerana apa? Dia telah pun diimajinasikan dengan permainan video game, berperang. Dia kata tak boleh ni, kata nak buat secara real lah, secara realiti lah. Maka dia keluar membawa senjata dan pergi mencari siapa yang ada di hadapannya. Jadi ini satu benda yang patut kita elakkan. Patut kita kena tengok balik, kerana itulah yang disebabkan tadi awal tadi saya sebut, bila mana dia sudah pun ketagih dan membawa dalam kehidupan. Baik. Okey. Baik, dan kita nak kaitkan dengan persoalan dari sahabat kita di Facebook, Muhammad Effendi Mak Ustaz. Kita bacakan soalannya. Assalamualaikum. Katanya, Allahu Akbar. Beberapa tahun dahulu kita dikejutkan dengan peristiwa game over yang sangat kejam di New Zealand, hingga warga Malaysia pun ada terlibat sama. Al-Fatihah, katanya. Adakah ini pengaruh video game yang ganas, Ustaz? Mengapa ini semua boleh terjadi? Biar tahu, jangan keliru. Terima kasih Tuan Effendi atas soalan yang ditanyakan. Tempat yang sama tetapi cerita yang berbeza. Silakan, Ustaz. Ya, baik. Terima kasih. Para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sememangnya musuh-musuh ini ada sahaja perancangannya untuk nak merosakkan kita, menerusi segenap ataupun pelbagai platform untuk nak merosakkan kita. Patutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita supaya kita berhati-hati dengan musuh-musuh kita, khususnya musuh secara senyap ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil mu'min arba'ati a'da. Orang beriman itu ada 4 musuh. 4 musuh orang beriman ini perlu kita garis bawahkan, perlu kita ingat bersama. Mukmin yuhsiduhu, orang beriman yang mendengki terhadapnya. Kedua, wa munafiqu yubghiduh, orang munafik yang membencinya. Wa syaitanu yuftinuhu, syaitan yang sentiasa nak menduga, menguji dia. Dan yang keempat, wa kafirun yujahiduhu, orang kafir yang senantiasa nak merosakkan dia, memeranginya. Sebab itu teman-teman yang saya hormati sekalian, tidak kiralah pengeluar mana pun permainan video tersebut, sedikit sebanyak ia pasti akan ada agenda tersembunyi untuk sama ada keuntungan pihak dia ataupun dalam masa yang sama ada unsur nak merosakkan dari dalam minda, jiwa, psikologi umat Islam khususnya. Sebab manusia ni dia berdasarkan ada 3 perkara. Pertama, apa yang dipanggil apa ya? Mata, rasa, cuba. Mata, rasa, cuba. Kewujudan permainan video ni bermula apabila seseorang itu dia nak buat satu perkara dalam dunia nyata, tak dapat dibuat. Maka direka atau dihasilkan, dicipta permainan video yang dapat memenuhi cita rasa dan selera keinginan manusia. Kalau ianya benda baik, contohnya saya dulu pernah juga diberi peluang lah. Dia panggil apa ya yang pakai macam spek tu VR. VR. Virtual reality. Ya, saya nak sebut yang tu lah, tak keluar pula ayat pagi-pagi Jumaat ni kan. Dia pakai VR tu ya. Pakai VR. Lepas tu daripada situ dia bagi kita satu simulasi tau. Simulasi jadi diver. Masuk dalam laut. Lepas tu ikan jurung. Oh, jadi kalau orang luar tengok kita macam duk berkhayal seorang tangan begitu kan. Tapi kalau kita yang melihat ni seronok. Kita dapat belajar suatu lari, kita kalau bermain ski atas, taklah pergi sampai ke negara Iceland ke New Zealand, taklah, tapi kita dapat seronok itu. Tapi rupanya ada juga VR yang dia bersifat keganasan. Kan, pukul orang, tembak sana sini macam-macam. Maka akhirnya inilah yang kita sebut apa? Mula-mula mata. Kedua, rasa. Rasa apa? Dia rasa seronok. Seronok pula buat zalim ke orang, pukul orang macam-macam tadi ya. Akhirnya cuba. Mata, rasa, cuba. Inilah yang akhirnya kemuncak pada kerosakan yang ada pada diri manusia yang boleh
akhirnya dia boleh merosakkan orang lain, termasuklah kejadian-kejadian tragedi-tragedi dahsyat yang berlaku pada orang lain. Sebab itu ada beberapa kajian di negara luar berkaitan tentang ketagihan orang yang melampau terhadap permainan video ni juga boleh menyebabkan dia mengabaikan orang sekeliling. Ada satu kejadian berlaku di mana ni luar negara, ada seorang ibu ni, dia dan anak kecil dia di sebuah restoran. Dia tengah main satu permainan. Permainan tersebut dia bercirikan apa tau? Bagi lembu makan. Dia perempuan. Jadi lembut sikitlah ya, mai bagi tanam jagung. Jadi sekarang ni depan mata dia anak. Ya, betul. Dalam permainan aplikasi dia itu lembu. Antara lembu dengan anak. Jadi dia tengah duk bagi makan lembu tu menerusi aplikasi tu. Anak dia kat tepi dia. Tapi oleh kerana budak kecil kan, dia nak perhatian, nak diusap, nak disuap. Jadi mak dia kurang perhatian terhadap anaknya itu. Anak dia marah-marah, buat-buat jatuh pinggan lah. Mak dia marah, mak dia goncang anak dia sampai cedera. Sekali mak dia pun sampai ditangkap oleh pihak berkuasa. Tapi saya nak bagi tahu apa? Kerana apa dia marah sangat dengan anak dia? Lembu tu mati. Lembu tu mati. Mudah sangat lembu dalam aplikasi tu mati ya. Kalau dulu orang tua kata apa? Anak kera di hutan disusukan. Anak rumah mati kelaparan. Ada sekarang dah berubah dah. Lembu dalam telefon mati kelaparan. Anak pun lapar. Dua-dua meninggal habis. Macam-macam jadi. Jadi inilah kerosakan yang kita katakan ancaman, merosakkan pegangan kehidupan kita. Lupa dah, abai dah tanggungjawab kita. Itu sebab ianya penting dalam bab akidah kita. Moga-moga apa yang saya kongsikan ini dapat memberi manfaat dan kesedaran buat kita bersama. Dan belum sentuh lagi ni antara 7 kau tadi lagi. Nanti insya-Allah ada masa kita masukkan nanti ya. Boleh Ustaz. Baik. Satu jawapan yang menangkap jiwa bila mana betul satu benda yang dianggap biasa-biasa hanya permainan video, tetapi akhirnya kerana mata, rasa dan juga cuba, akhirnya diakhiri dengan satu benda yang sangat-sangat tidak diingini. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dai Azrin. Kak Yat sini. Siapa di sana? Nurhayati Ismail. Kak Yat, Bandar Tasik Puteri Rawang, Selangor. Alhamdulillah. Ya, silakan soalannya, Kak Yat. Terima kasih Dai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali dapat tembus talian untuk cakap dengan Ustaz Ustaz Ilyas ni. Saya. Soalan Kak Yat Ustaz. Ya. Kalau alhamdulillah dah suami Kak Yat tak pandai main game ni, dan Kak Yat pun dulu ingat kalau main game kita main yang grid game tu Ustaz. Kita beli RM10 dulu satu game butter. Game butter. Soalan Kak Yat Ustaz, masalahnya ada yang suami-suami ni dia tak main dekat rumah Ustaz, dia pergi lepak kedai mamak. Bila pergi lepak kedai mamak, dia ada satu grup main dan anak-anak pun main. Jadi bila kita cakap dengan anak-anak, dia kata, "Alah Umi, pakcik-pakcik pun sama." Maksudnya macam sama naik Ustaz. Jadi sekarang masalahnya Ustaz, kedai mamak pun sebab ada wifi percuma dan 24 jam. Kan, itu masalahnya Ustaz. Jadi Kak Yan nak mohon nasihat Ustaz, apakah ada doa-doa yang kita boleh memberi kat telinga budak-budak ni? Dan adakah bila kita mencampakkan diri kita dalam kebinasaan macam anak-anak dia lepak main dalam bilik lama-lama itu menghilangkan rahmat Allah Ustaz? Itu soalan Kak Yan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Yat. Panjang penceritaannya kan. Dia kata di kedai mamak percuma, di rumah berbayar dia kata. Baik main yang percuma kan. Itulah. Yalah. Aduh, bila tegur pada anaknya kata pakcik-pakcik pun sama, dia kata. Minta adakah doa dia kata ataupun benda yang boleh dibuat untuk mengubah orang lain. Tadi mengubah diri kita ni orang lain. Dan yang kedua tadi bila lepak lama katanya dalam bilik anak ataupun siapa-siapa saja, adakah menghilangkan rahmat katanya. Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih pada Kak Yat ya. BTP ya. Bandar Tasik Puteri ya. Rawang. Terima kasih kerana soalan yang begitu baik sekali. Ya betul, kita tak nafikan juga ada setengah tu kalau dia suami-suami main permainan video tu kalau dia rumah kan kena bebe pula dengan isteri ya. Awak menghadap telefon banyak. Jadi dia main kat kedai mamak. Tapi yang peliknya mamak tak main Mamak pun tak main permainan video tu ya. Dia sibuk ambil order tak sebab main kot jadi malu dengan mamak. Datang-datang minta password saja. Itulah minta password. Mamak tu pun letih bagi tahu password dah. Baik, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Salah satu daripada tanda-tanda Islam yang baik, yang bagus pada diri seseorang, kata Nabi SAW,
min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kata Nabi SAW, daripada tanda-tanda bagusnya Islam seseorang, bagusnya Islam seseorang pada dirinya itu, iaitu dia meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah, yang tidak mendatangkan manfaat kepada dia. Hari-hari sibuk nak ambil tahu keluarga orang tu bercerai, kawan ni gosip itu, ini bergaduh, ini masalah. Apa faedah dapat? Apa faedah dapat? Daripada nak sibuk nak tahu benda-benda yang tak berfaedah. Alah ustaz, itu kan semua current isu semasa kita kena ambil tahu. Yang akhirnya, apa kesannya pada diri kita yang kita dapat? Itu je. Maka begitulah juga ayah-ayah di luar sana. Ada kajian menyebutkan bahawa hanya 36% saja ya di kalangan ayah-ayah ni yang betul-betul meluangkan masa dengan anak-anak ketika ada masa lapang hujung minggu. Selebihnya semua dengan aktiviti yang bersifat individu. Kalau dia kayuh basikal, dia kayuh seorang, bukan ngajak dengan anak-anak sekali ke apa. Kalau dia buat aktiviti dia tak melibatkan anak-anak. Kalau dalam bahasa Inggeris dengan izin, quality time tu tak ada, masa berkualiti tu tak ada. Ada masa peluang mengadap telefonnya tu dengan permainan videonya. Kalau meluangkan bersama pun hujung minggu ya. Itu pun post-mortem je. Itu. Dengan anak-anak pun habis masa tu terbuang begitu saja. Maka kalau balik pada soalan Kak Ayat tadi, apakah yang boleh kita sebagai solusinya? Benda ni benda jangka masa panjang ya, Kak Ayat ya. Pertamanya kita boleh pesan lah supaya kurang-kurangkan daripada terlalu mengadap atau terlalu asyik, terlalu terbuai dengan permainan video tu. Ni anak-anak yang perlukan perhatian ni. Jangan terkejut kalau satu hari nanti anak lebih melebihkan alat peranti gadget ni berbanding kita mak ayahnya ini. Jangan terkejut pasal hari ni kita buat kat dia, esok lusa tak tahu pula apa yang berlaku pada kita pula. Yang keduanya, kalau dari segi doa tu, ada satu doa lah yang saya kira bagus untuk sama-sama diamalkan. Iaitu doanya, kalau bagi anda yang mengamalkan ma'thurat, biasa bacalah doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Lagi sekali, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Apa makna doa tu? Ya Allah, kami mohon berlindung padamu ya Allah daripada kesyirikan, daripada terjebak dengan benda-benda syirik. Hari ini mungkin kita kalau sebagai orang Islam, kita tidaklah menyembah selain Allah. Tetapi secara tidak sedarnya seolah-olah kita macam menyembah selain Allah. Sembah duit, sembah jawatan, sembah handphone, sembah game. Apa maksud sembah? Memberikan taat setia kepada selain Allah. Saya tak pernah sujud kat handphone. Saya tak pernah sujud pada wifi. Saya tak pernah sujud pada... Memanglah secara badan tindakannya tidak, tapi secara realitinya kita nampak itulah engkau. Seolah-olah engkau kau sembah. Ada satu lagi, sembah wanita pun ada juga. Maksudnya kan, apa pun yang kekasih hati dia nak tu, semua dia ni dengan mengenepikan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya, pertama minta berlindung daripada kesyirikan, dan yang keduanya minta berlindung daripada apa? Kita sambung lepas ni lah kot ya. Dia ada tergantung. Depa nak tunggu nak tulis Ustaz. Okey, kan? Kita akan sambung selepas ni insya-Allah. Kita akan sambung selepas ni Ustaz. Baik, okey, sedang penonton, kita berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Tadi Kak Yat bertanya pada kita berkenaan dengan bagaimana bila duduk dalam bilik lama adakah menghilangkan barakah dan juga rahmat, kan? Ustaz dah jawab pada kita sebentar tadi. Dan juga soalan yang kedua tentang ada tak doa untuk kita bacakan kepada mereka, family kita ke, sahabat kita ke, yang jenis memang dah jadi ketagih dengan video game sehingga menghilangkan tanggungjawabnya sebagai seorang manusia yang patut dia laksanakan dengan sehabis baik. Tadi Ustaz dah bacakan doanya dan kita lihat terjemahan dan huraiannya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih para penonton sekalian. Doa tadi saya ulang sekali lagi ya. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Pertama, ya Allah, kami mohon berlindung daripada sebarang bentuk kesyirikan. Apa-apa benda syirik yang mempersekutukan Allah Ta'ala ni, kita minta berlindung. Yang keduanya, kita minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala keampunan atas ketelanjuran yang kita pun tak tahu, kita pun tak perasan. Kau tak tengok ceramah pagi ni Ustaz? Tak tahu kami. Rupa tak boleh Ustaz. Oh gitu. Yang tak tahu tu lah minta, ya Allah ampunkanlah ya Allah. Kan? Tahu pula nanti. Jadi maka itulah kita minta pada Allah SWT kejahilan kita, kekurangan kita maupun perkara yang berkait dengan kesyirikan tadi. Itulah sebagai menyambung tadi ni, mungkin ramai yang duk geram tadi. Dia tunggu, dia kata, oh yang pertama dah bagi, yang kedua kena iklan pula. Itulah. Okey, Ustaz, terima kasih untuk doanya dan boleh kita amalkan sama-sama kita baca dalam kehidupan kita. Dan mungkin ada yang terlepas, nak salin tadi, alamak tak sempat katanya. Boleh tengok siaran ulangan kita di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Tekan saja, lajukan sedikit dan lihat doa yang Ustaz kongsikan kepada kita sebentar tadi. Baik, okey. Kalau kita ingat ya, tadi kita ada sebut tentang persoalan keganasan. Bila mana melihat ataupun dah terpengaruh dengan video game, maka terjadinya keganasan. Ini yang melakukan itu adalah dewasa. Cuba kita bayang, kalau kanak-kanak di usianya bawah 9 tahun ataupun 7 tahun ke bawah yang sudah pun disajikan dengan permainan video, dan dalam isi kandungan permainan video tersebut adanya adegan-adegan ataupun aksi-aksi yang bukan patut ditonton pada tahap usia seperti itu. Okey, keganasan, perkara-perkara yang memang tak patutlah, keganasan khususnya. Jadi adakah ini juga bakal mendatangkan bahaya kepada anak-anak ataupun kanak-kanak yang menonton ataupun bermain permainan video tersebut? Mungkin Ustaz boleh kaitkan sekali dengan isi kandungan apa yang mereka tonton di televisyen, pada khususnya kartun-kartun yang mereka lihat. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Dan Azrin dan semua penonton-penonton Tanyalah Ustaz yang disayangi, yang didoakan kebaikan dunia dan akhirat semuanya. Semestinya kita tahu bahawa perancangan-perancangan musuh ini begitu licik dan halus sekali, yang kadang-kadang mungkin kita pun tak perasan bahawa itu adalah bentuk serangan secara halus. Kan orang kata perang saraf tu ya. Itu kadang-kadang banyak berlaku. Maka izinkanlah saya untuk menjawab persoalan Dan Azrin tadi dengan berkongsi dengan tuan-puan semua sebagai mak ayah, penonton-penonton. Kalau mungkin di kalangan adik-adik, anak-anak remaja belia sekalian, dengar sini baik-baik. Ada beberapa ciri-ciri buruk yang terkandung di dalam beberapa permainan video yang tidak perlulah saya sebutkan namanya. Cukup sekadar saya sebutkan ciri-cirinya. Mungkin kalau pemain tegar, dia dapat kesan. Ataupun dia dapat tahu, ini mesti game sekian. Dia terus ting. Ya, kalau dia keluar bak lampu kan. Jadi kalau saya dah sebut ciri itu dan tahu apa permainannya, mohon tinggalkanlah. Mohon tinggalkanlah. Okey? Pertama sekali, ada satu permainan video ini yang dia bersifat perlawanan dengan syaitan. Ya, perlawanan dengan syaitan. Dia duduk berlawan dengan syaitan, lawan dengan syaitan, dan menerusi ataupun menembusi 12 pintu. Dia maknanya setiap pintu tu ada syaitan. Ada syaitan-syaitannya permainan tu. Dan di setiap pintu itu pula, pintu itu tertulis kalimah Allah. Dan dianya durasinya begitu sekejap. Maknanya orang tak perasan sangat. Tapi kalau dihentikan video tersebut ataupun di pause sekejap, maka anda akan nampak Allah memang terang. Kalimah Allah di situ. Menembusi setiap pintu. Dan setiap pintu tu ada syaitan. Pada pintu tu kalimah Allah. Dan sampai
sampailah ke pintu yang terakhir sekali, yang mana di dalamnya ada master syaitan. Ada maknanya hak paling grand sekali lah, hak paling payah kali nak lawan. Dia kan ada level-level stage-stage-nya. Yang paling besar kali syaitan tu ada dekat satu kedudukan. Kedudukan tu di mana? Dalam Kaabah. Dalam Kaabah. Dan rupa bentuk Kaabah tu dia tak berapa nak nampakkan sangat real Kaabah, tetapi dari sudut ukuran bentuk sisi pandang, Kaabah ni dalamnya ada syaitan besar. Jadi mak ayah tengoklah anak-anak kita main apa tu. Alah biarlah Ustaz, janji dia tak kacau saya buat kerja ni. Saya BDR, work from home, kerja dari rumah, banyak kerja nak siap mak. Bang, mendidik anak tu pun kerja kita, tanggungjawab kita. Daripada anak, apa pahaman dia dapat tu? Satu. Yang kedua, ada satu permainan video ini, dia menembak askar-askar musuh. Tetapi yang tak seronoknya, apabila askar musuh tu ditembak saja, berlumuran darah keluar seiringan dengan jeritan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau pun nak buat permainan video pun, jeriklah benda lain. Kenapa mesti Allahu Akbar? Namun dia punya volume dia tak berapa kuat sangat. Tapi kalau diamati dan dengar, pemain dia mesti tahu punya. Pasal dia banyak stage. Mesti akan dengar Allahu Akbar. Ada perkataan Allahu Akbar ada perkataan jihad pun ada. Ni kita, dan ada setengah yang saya dah sebut ni dah diharamkan pun. Ditarik baliklah daripada dianya bawa pada masyarakat. Yeah. Dan ada lagi ciri-ciri yang lain, permainan video yang bersifat lagu-lagu rock, yang mana dia melompat-lompat atas pentas tu. Pentas tu ada kalimah Allah tau. Kalimah Allah dipijak-pijak atas kalimah Allah tu. Dia punya permainan videonya itu. Kemudian ada lagi permainan video yang lain, dia lebih kepada ni lebih dahsyat lah. Saya senang faham macam ni lah. Dia lebih kepada menunjukkan, mensucikan lambang agama lain. Maknanya bila dia dapat kuasa tu, dia dapat satu power tu, untuk dia nak kata macam mana, dia nak tembak untuk membunuh musuh dia, senjata tu akan mengeluarkan cahaya lambang agama lain. Saya sebut macam tu lah ya. Faham. Dia keluar lambang agama lain. Jadi macam mana ni? Mungkin dia kata, alah Ustaz ni permainan saja, anak saya mayang 5 waktu Jumaat ke apa, saya suruh dia semayang semua. Dia macam ni. Dia ni, manusia ni, dia dipanggil apa tahu? Minda separuh bawah sedar. Ada kata minda bawah sedar ada, minda separuh sedar ada. Yang saya takut, mak ayah tak sedar. Separuh sedar ke bawah sedar, mak ayah tak sedar-sedar. Benda itu, dia lama-kelamaan dia akan rasa benda tu biasa. Pijak-pijak kalimah Allah, ataupun bertindak yang agresif dan macam Da'i Azrin sebutkan tadi contoh dalam akhbar semua. Ini yang paling bahaya. Sebab itu saya ingat mak ayah kena memerhatikan. Telefon yang kita berikan pada anak-anak tu amanah tu. Summalatus alun yauma izin anin naim. Satu hari kelak kiamat nanti Allah akan tanya balik nikmat-nikmat yang aku bagi pada engkau gunakan ke arah mana? Makin mendekatkan diri pada Allah ke? Makin jauh atau makin rosak? Wala'iyyazubillah. Itulah untuk saya kongsikan beberapa ciri-cirinya untuk kita renungkan, untuk kita mula ada rasa, kalau orang putih kata ada spark, kita macam ada benda yang tak betul ni, aku kena perhatikan balik permainan-permainan yang kita bermain selama ini, atau mungkin kita sebagai mak ayah perhatikan apa yang disibukkan oleh anak-anak kita selama ini. Baik, daripada apa yang Ustaz kongsikan sebentar tadi, sebenarnya seram juga dengar kan. Kadang-kadang kita seronok berhibur main, kita fokus kepada apa yang kita nak matlamat itu, tapi kita tak nampak pun apa yang ada di sekeliling, yang ada di environment dalam game itu ya. Baik, dan mungkin di hujung sebelum kita masuk kepada perbincangan di TV9 sebentar lagi, saya nak kongsikan kepada anda 11 tanda-tanda ketagihan video game ataupun permainan video. Tanda-tandanya kalau ada, tolong kita ubah ya. Yang pertama, selalu berfikir berkenaan dengan game sepanjang masa. Yang kedua, rasa sedih sekiranya anda tidak dapat bermain video game. Rasa sedih tak dapat main. Yang ketiga, perlu habiskan banyak masa bersama video game untuk mendapatkan kepuasan. Allah. Yang keempat, tidak mampu untuk menghentikan permainan tersebut atau mengurangkannya. Tak mampu.
Yang kelima, tidak mahu memperlakukan perkara-perkara lain yang pernah dinikmati sebelum ini, sebab dah rasa nikmat video game lebih daripada nikmat yang lain. 5 dahulu saya kongsikan kepada penonton-penonton, dan mungkin yang selebihnya akan disambung oleh Al-Fadhil Ustaz Ilyas Ismail. Kita ada cliffhanger juga. Ada cliffhanger. Baik, sedang penonton, kita berakhir di sini dahulu di TV3 sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali duduk di meja perbincangan untuk sama kita meneruskan tentang ancaman permainan video. Pada hari ini kita bawakan kepada anda bukan untuk menakut-nakutkan, tetapi untuk menyedarkan kita semua, ibu bapa, anak-anak dan juga siapa sahaja yang terlibat dalam permainan video game, tak salah nak main, tetapi pastikan apa isi kandungan dalam game tersebut dan juga tidak membawa kepada perkara-perkara yang tidak baik untuk agama kita khususnya dan juga untuk diri kita. Baik, jom kita tinjau soalan di Facebook dari sahabat kita Muhammad Hafizi Hafiz. Kita lihat soalannya. Assalamualaikum. Katanya, soalan saya, apakah perbezaan hukum antara bermain video dalam talian yang berbentuk perjudian dengan mereka yang bermain judi di luar, yakni di pusat judi haram? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Muhammad Hafizi Hafiz atas soalan yang dikemukakan. Silakan Ustaz. Ya, baik, terima kasih rakan-rakan penonton atau mungkin yang baru sahaja bersama-sama dengan kami. Moga Allah Ta'ala memberikan kekuatan untuk kita beramal dengan apa yang kita kongsikan pada kesempatan kali ini, insya-Allah ya. Yes, iaitu tentang ancaman permainan video dalam silibus akidah. Penonton-penonton semua, Dai Azrin ya. Yeah. Asalkan ianya ada unsur judi, haram. Selesai, itu je. Sama ada dia online ke offline ke, dia ada unsur judi, maka haramlah hukum dia. Kerana perkara ini disebutkan Allah SWT dalam Quran, jelas sekali kata Allah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Kata Allah, mereka bertanya padamu tentang arak dan judi, katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Surah Al-Baqarah ayat 219. Perasan atau tidak? Dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan sama ada arak ataupun judi, Allah kata apa? Ada manfaat. Allah Ta'ala sebut ada manfaat. Manfaat di mana? Kalau kata arak tu, mana manfaat dia? Sikit sangat. Mungkin kata orang, manfaat untuk orang tu lah, dia berkhayal, dia tenang-tenang sekejap. Tapi dia punya dosa dia, bahana ancaman keburukan dia lagi besar. Kalau dia memandu, boleh mengakibatkan kemalangan ataupun boleh banyak benda lah tak elok, akan jadi lebih rosak dan dosanya lebih besar. Dan begitulah juga dengan judi. Judi ni, kalaupun manfaatnya di mana, mungkin seseorang tu, mungkin satu hari tu dia menang, dia menang permainan tersebut, dia keluarkan satu jumlah duit, dia ada istilahnya lah ya, dia beli point ke, beli coin ke, dia beli, kemudian dia main, dan dia menang. Oh, bila dia menang, di situlah ada manfaatnya. Tetapi percayalah tuan-puan semua, orang yang dah seronok sekali menang, adakah dia akan berakhir di situ? Dah. Dia akan ketagih. Dia akan nak lagi. Maaflah dengan izin, more and the more. Dia nak lebih lagi. Itulah psikologi manusia. Bila dia nak lebih lagi lah, itulah yang akan bawa pada kerosakan. Yang mana dia akan sanggup gadaikan apa harta yang dia ada demi untuk dapat duit, untuk dia nak meraih kemenangan. Yang akhirnya bukan menang, kalah, ataupun kalau menang, main lagi dan tak berkesudahan. Maka sama ada dia, saya ulang balik,
online ataupun offline, kedua-duanya adalah haram kerana ia terlibat dengan judi. Namun pihak berkuasa telah pun membanteras semua kegiatan-kegiatan ni semua di banyak tempat-tempat lah, kita pun semua sedia maklum, dan kita doakan moga perkara ini semuanya dapat dihapuskan, insya-Allah. Insya-Allah. Tak kira atas talian ataupun bukan dalam talian. Bila sebut saja tentang perjudian, maka memang hukumnya adalah haram. Dan jangan sesekali cuba kerana dia mudah untuk jadi ketagih, Ustaz ya. Baik. Okey. Soalan seterusnya di Facebook kita lihat dari Sahziatul Sidik. Mari kita lihat soalannya. Assalamualaikum. Apakah ancaman permainan video ini mempengaruhi remaja untuk bertindak agresif sehingga terjadinya buli cyber dan memeras ugut orang lain untuk mendapatkan wang ringgit dalam pembelian data internet yang menjadi taksub sehingga sanggup menipu, dan ada yang sanggup meminjam duit orang lain hanya untuk dapat kepuasan dalam permainan video. Baik, terima kasih kepada Sahziatul Sidik atas soalan yang ditanyakan. Wah, ini lebih agresif ya, sampai sanggup menipu, pinjam duit untuk membeli data katanya, Ustaz. Silakan. Saya teringat apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi. Kata beliau, wa nafsuka in ashghalatha bil haqqi wa illa ishtaghalatka bil batil. Kata Imam Ibn Qayyim, jika kamu ni tak disibukkan dengan kebaikan, pasti dia kata kamu ni akan disibukkan dengan benda-benda batil punya. Kalau kamu ni di usia muda, di usia yang ada kesihatan, segala serba-serbi nak ada, lalu tak disibukkan ke arah kebaikan, hal-hal benda yang baik-baik, maka pasti engkau akan disibukkan dengan benda-benda batil, benda yang akan merosakkan kehidupan kamu. Memang sungguh pun. Termasuklah soalan rakan kita Syaziatul Sidik tadi menanyakan tentang permainan video ni sehingga menyebabkan berlakunya buli cyber, dan ini dahsyat tuan-tuan semua ya. Kalau tahap buli cyber ni sampai satu tahap, dan ada juga berlaku di Malaysia kita. Di buli cyber apa tahu? Soal menghina, menghentam, kecam, kutuk, macam-macam. Kalau di luar negara sampai ada yang bunuh diri ya, di kalangan selebriti ya, bunuh diri. Berlakon kayu, suara kata, nyanyi tak sedap. Jadi ini realiti saya nak sebut. Kalau saya tak sebut pun tuan-tuan jumpa nanti. Jadi sampai tahap selebriti tu rasa tertekan. Aku baru belajar nak jadi anak seni dah. Akhirnya dia memilih jalan tambahan pula, dia tak beragama lagilah. Di Malaysia kita pun ada. Di kalangan remaja ya, dia dah tertekan sangat dengan hidup dia, dan akhirnya dia dihentam pula lagi dengan orang-orang dalam ni. Kau muka tak handsome, kau tak cantik, kau belajar tak pandai, semua macam-macam disumbat pada dia, menerusi ni ruangan komen tu pada dinding. Habis akhirnya dia bertindak dengan tindakan yang tak sepatut dan tak sewajarnya berlaku. Ini semua cyberbully ya. Dan dianya mungkin juga bermula apabila seseorang itu dia sudah melayari mana-mana aplikasi permainan video yang mungkin secara tak sedar mengajar dia supaya buat begitu. Kan ada game-game yang macam tu, dia makin pukul orang, dia punya markah tu makin naik, bukan pahala, markah makin naik. Pukul orang, markah makin naik. Kalau dulu saya ingat zaman saya taklah berapa kecil jugalah, zaman sekolah menengah aku, ada satu permainan video tu, lastik kucing sampai pecah kepala. Ganas tu. Ganas. Dia saya ingat dia tak ada kot game tu. Dia tembak kucing duk miau, pam tembak. Mungkin orang kata alah mini main-main je. Dah, dia secara tak sedar mengajar ataupun membentuk seseorang yang ada sifat ganas. Jadi dia seronok kat dalam tu, dia tembak kat luar. Betul. Lepas tu benda yang berkait dengan darah, luka, jeritan orang, dia tak jadi masalah dah. Sebab itu pakar-pakar penganalisis jenayah pun sebut, kenapa ada orang yang bully orang sampai tahap orang tu menjerit-jerit orang tolong, tapi dia masih meneruskan benda jahat dia tu. Maksudnya menyeksa seseorang tu. Apa sebab boleh jadi macam tu? Dia sudah ada sampai satu tahap, dia seronok melihat orang menjerit. Dia seronok melihat orang sengsara. Ini satu benda yang kita pun tak boleh terbayang. Bagi otak waras ni, kita tak mampu nak fikir. Macam orang Jawa kan selalu sebut waras. Waras. Otak sehat lah tu kan. Jadi dia tak mampu nak sampai tahap itu. Kerosakan dari dalam tuan-puan semua. Kalau kata komputer tu, motherboard dah rosak dah, virus habis semua dah.
dia kena dibersihkan balik dengan kembali pada agama, back to basic. Kembali pada agama, back to basic. Baik. Okey Ustaz, itu jawapan untuk soalan yang ditanyakan oleh Ustaz Ziatul Siddiq sebentar tadi. Bagaimana keadaan itu sangat merunsingkan ya, kerana video game sanggup menipu dan meminjam wang dari orang lain supaya untuk memenuhi kemahuannya sahaja. Baik Ustaz, tadi Ustaz ada kongsikan kepada kita berkenaan dengan 3 kalau saya tak silap, contoh-contoh permainan video yang sangat-sangat menyeramkan. Dan tadi juga Ustaz ada kongsikan kepada saya sewaktu iklan tadi ya. Ustaz ada bersembang dengan saya tentang ada lagi satu yang Ustaz belum lagi kongsikan kepada kita. Yang ini yang paling seram kata Ustaz. Ada 4 sebenarnya, 3 Ustaz ada kongsi, ada 1 lagi. Silakan Ustaz. Tak tahulah penonton kita sempat ke Idak mencatat ya. Sempat ke Idak. Sempat. Kejap 3, kejap 4 je. Betul, dia kata nombor yang mana ni? Kan? Baiklah, tak apalah ya. Supaya sebab tema kita biar tahu dan jangan keliru. Sakit dia keliru pula ya. Penonton-penonton yang disayangi sekalian semuanya. Ada satu lagi permainan video yang begitu dahsyat sekali atau yang begitu menyeramkan sekali bagi saya lah sebagai ayah ni ataupun sebagai ibu di luar sana, kita kena ada rasa risau sangat dengan satu permainan video yang mudah sangat untuk dimuat turun secara percuma. Dia biasalah ada setengah permainan video ni mula-mula dimuat turun percuma. Tapi untuk ke stage ataupun ke peringkat yang berikutnya, dia dah orang dah syok. Yalah, kena bayar. Dia kena bayar. Tahunan, bulanan dan mingguan ada. Tuan-puan semua, ada satu permainan video ni iaitu saya macam mana ya? Bahasa Melayu lah senang faham. Permainan acah-acah jadi Tuhan. Permainan video game ataupun permainan video acah-acah jadi Tuhan. Yang mana dalam permainan video tersebut, seseorang itu dia bertindak sebagai Tuhan. Dan bila dia bertindak sebagai Tuhan, apakah dia punya fungsi peranan dia? Dia perlu melantik Nabi. Dia ada profet kat situ. Dia boleh melantik Nabi. Kemudian dia boleh, bila dah ada profet pula, dia kena cari believers. Believers ni penganut. Orang yang mempercayai dia. Dan dia kena bentuk syariat sendiri. Kalau boleh saya guna istilah tu lah. Dia kena buat undang-undang. Ini salah, ini boleh, ini tak boleh, do and don'ts. Dia kena buat tu semua. Dan kemudiannya lagi, dia siap boleh bagi hukuman mana-mana di kalangan believers atau penganut ni yang tak ikut dia. Kalau bahasa kita ni, langgar syariat lah. Yalah, dan disediakan pula bentuk-bentuk hukuman. Petir, tanah runtuh, terbenam dalam bumi, ataupun terbakar dan seumpama dengannya. Wah, ini jadi Tuhan pula ni. Ini satu bentuk permainan video yang dia membawa seseorang ke arah merosakkan secara senyap ni. Jadi Tuhan pula. Dan saya perhatikan bila saya ustaz main game dah, saya kata orang observasi lah ya, kita kata pemerhatian saya lah ya. Bila permainan video ni dimainkan oleh seorang pemain, dia bukan sekadar hobi dan dia bukan sekadar hanya suka-suka. Dia akan menimbulkan 6 masalah. 6. 3 tadi tak habis lagi. 4 tadi baru nak selesai. 4 baru nak selesai. 11 tadi belum habis. 6 pula. Kan? Jadi macam mana ni? Tak apa, saya akan jaga nombor-nombor tu. Tolong jaga. Itu penting ada moderator. Kalau saya nanti habis tak tahu ke mana tuan-tuan semua. Okey, kita nak sebut sekarang ke kita nak macam mana? 6 perkara ini. Saya rasa boleh sebut 2 dulu. 2 dulu. Pertama sekali, kalau permainan video ini diteruskan, dimainkan secara berterusan, pertama sekali ianya berisiko untuk memunculkan ajaran sesat. Ajaran sesat akan muncul. Walaupun dia bermula dengan secara maya atau secara atas talian. Dia cari Nabi, dia lantik Nabi. Dia pula lantik siapa boleh jadi pengikut-pengikut dia dan bentuk syariat sendiri. Buat ini boleh, buat ini tak boleh, sesuka dia. Satu. Yang keduanya, dia akan merasakan bahawa Islam ini susah. Faham? Sebab apa? Sebab dia rasa syariat yang dia buat sendiri itu lagi senang. Lepas tu dia rasa relevan pula. Dia rasa lebih relevan. Mengikut selera dia. Pagi-pagi bangun subuh, lepas tu kena dengar ceramah pula. Letih dia tak payah. Baik buat sendiri.
dan ada baki lagi, kita sambung selepas ni kot. Macam mana? Boleh Ustaz, boleh. Okey, Ustaz dah kongsikan 1, maknanya ada lagi 5 Ustaz. Ni banyak nombor yang saya kena jaga. Okey Ustaz. Okey, itu tadi kerisauan yang cuba disampaikan. Baru Ustaz kongsikan sedikit, tetapi saya yakin kerisauannya telah sampai di hati penonton semua. Jadi tenangkan diri, berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tadi saya dah kongsikan kepada penonton-penonton 5 tanda bila mana satu orang itu dia telah pun ketagih dengan permainan video. 5 telah saya kongsikan, ada 6 lagi saya nak kongsikan. Okey, kembali angkat pena anda dan tulis apa yang saya sebut. Yang ke-6, mempunyai masalah sama ada di sekolah, tempat kerja, rumah atau di mana-mana. Dia akan ada masalah. Ini tandanya lah. Yang ke-7, terus tetap bermain permainan video walaupun sedar mengalami masalah ataupun gangguan disebabkan permainan video. Terus main, apa jadi pun, tanah runtuh, bom meletup, jalan. Okey. Yang ke-8, menipu orang lain berkenaan jumlah masa yang dihabiskan untuk bermain permainan video. Dia main 4 jam, dia kata tak adalah, setengah jam je. Yang ke-9, menggunakan video game sebagai medium untuk melegakan emosi dan perasaan. Yang ke-10, berasa bosan, resah atau sedih jika tak dapat bermain permainan video. Rasa resah. Dan yang ke-11 yang terakhir, bermain permainan video sehingga memutuskan hubungan dengan pasangan, kehilangan kerja atau pelajaran terjejas dan boleh jadi kehidupan jadi merudum. Ini yang ke-11 ni yang paling dahsyat sekali lah, memutuskan hubungan dengan semua orang. Inilah 11 tanda-tanda ketika mana satu orang telah pun ketagih dengan permainan video. Jadi 11 kita dah settle, 6 yang Ustaz sebut tadi. 6 apa yang akan terjadi bila mana satu orang ini dia terlibat dalam permainan yang Ustaz cerita dia yang keempat tu. Okey Ustaz. Yang pertama tadi boleh jadi dia buat satu ajaran sesat. Yang kedua Ustaz, silakan. Ya, baik. Terima kasih ya penonton-penonton semua. Harap tidak berapi lah ya nota tu ya, prom. Dia duduk selok, aku dah penuh ni. Banyak tadi ya. Baiklah. So permainan video acah-acah nak jadi Tuhan tadi tu telah saya kongsikan ciri-cirinya, dan kebarangkalian untuk menyebabkan seseorang tu bermasalah, 6 perkara saya sebut. Pertama tadi iaitu boleh memungkinkan munculnya ajaran sesat. Satu. Yang keduanya iaitu akan menyebabkan seseorang tu rasa Islam ni susah dan membebankan. Susah Islam ni. Dia rasa baik dia buat agama dia sendiri. Itu bahaya. Yang kedua. Yang ketiga, dia seolah-olah nak membentuk seseorang tu memahami bahawa semua agama ni sama lah. Dia panggil liberal. Faham? Seolah-olah agama semua dalam dunia ni sama semua. Kan? Kita menginginkan kebahagiaan, kita menginginkan keharmonian, semua sama kan semua. Maka itu juga secara halus. Yang keempat, iaitu dia akan menjadikan seseorang itu membentuk agama berdasarkan akal dan juga nafsu. Akal, nafsu. Tak best, tak payah buat. Yang mana syok bagi dia, kena dengan jiwa dia, dia buat. Itu. Yang seterusnya, yang kelima, iaitu dia akan menyebabkan seseorang itu dia mudah untuk nak mengadili orang lain. Aku rasa dia tu neraka lah. Faham tak? Aku rasa dia tu neraka lah. Dia tu memang mulut neraka lah, aku ingat. Aku rasa dia ni memang kena pukul dengan malaikat ni dalam kubur ni. Aku rasa ustaz tu pun sama lah. Faham tak? Dia akan berisiko untuk melahirkan manusia yang berjiwa sukena menghukum orang. Kafir, fasik, munafik. Itu. Dan yang keenam, ini saya ingat paling dahsyat juga, iaitu menjadikan seseorang itu muncul manusia yang ada sindrom God complex.
Sindrom God Complex. Apa maknanya ni? Sindrom God Complex ni maknanya seseorang tu merasakan dia yang betul, orang lain salah, dan dia berhak hukum orang lain. Faham tak? Dia Tuhan. Dia betul, orang lain salah, dan dia berhak hukum orang lain. Dia kata kalau nak harap pihak berkuasa ambil tindakan, lambat. Biar aku yang ambil tindakan terhadap dia. Dia rasa dia Tuhan. Dan dia rasa dia layak untuk bertindak. Inilah dia. Bahana daripada sebuah permainan video yang aplikasinya bermula dengan percuma, tetapi berakhir dengan kemudaratan yang sangat dahsyat. Kalau mungkin tahap paling teruk sampai keluar ajaran sesat tadi, dia berani untuk isytihar ajaran baru pula. Tapi kalau secara diam-diam, secara psikologinya, tadi tu yang saya sebut, dia yang betul, orang lain salah, ataupun dia rasa agama Islam ni susah, dan banyak lagi, maka ini patut dirisaukan, yang patut kita fikirkan bersama mak ayah. Kalau mungkin dalam rumah kita permainan ini ada, na'udzubillah min zalik. Wallahu a'lam. Sebab tu ibu bapa kena cek balik, semak balik apa yang dimain oleh anak-anak kita. Walaupun dia dah besar, tinggal sekolah menengah ke universiti ke, tetap kena tengok juga, perhatikan apa yang ada di hadapan mata mereka, sebab boleh jadi sesuatu yang tidak diingini, tidak baik telah masuk di rumah kita dalam keadaan fitnah turun dari bumbung, iaitu kita tanpa sedar. Internet datang, wifi datang, akhirnya sampai ke rumah itu satu video game yang tidak baik. Okey, baik, untuk soalan seterusnya di Facebook, kita lihat soalannya dari Nur Asikin. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada satu soalan lah. Apa kesannya pada umat Islam yang terlalu leka dengan permainan video game di dalam handphone hingga membuatkan ia lalai untuk menunaikan solat dan solat di hujung waktu? Sedikit teguran untuk mereka. Asikin dari Parit Buntar, ya. Okey. Baik, terima kasih Nur Asikin atas soalan yang ditanyakan. Sedikit Ustaz teguran di hujung ni. Ya, baik, terima kasih penonton-penonton semua. Ada satu kajian berkait tentang purata umur rakyat Malaysia adalah sekitar 75 tahun. Ini purata, ya, purata. Yang lebih pun ramai, tapi purata 75 tahun. Dan daripada 75 tahun, ada kajian yang lebih menarik perhatian kita adalah seseorang yang lahir dan kalau dia meninggal umur 75 tahun, bererti sepanjang umurnya itu dia makan dan minum sahaja selama 4 tahun 6 bulan dengan nisbah sehari 67 minit. Dia menonton TV saja 8 tahun 4 bulan dengan nisbah sehari 2.8 jam. Itu tak termasuk dia tengok rancangan drama bersiri sampai 9 episod bersambung-sambung, tu tak kira lagi. Ataupun dia tengok handphone saja 3 tahun. 3 tahun dia tengok handphone dengan nisbah sebulan 32 jam. Dan tak termasuk lagi tidur. Tidur saja 26 tahun dengan nisbah sehari 8 jam. Tak termasuk tidur dalam ceramah, tidur dalam bah, tidur tengah semayang, atau baru penceramah tu bagi salam. Assalamualaikum. Wah, menguap dah. Leno dah. Teruk sungguh. Tengok tanya Ustaz berapa jam Ustaz? Itulah pasal tu. 73 tahun kali 2 jam Tak tahulah. Oi, banyak. Tapi ni menarik perhatian ni. Kalau tengok balik awak punya semayang macam mana? Yeah. Solat sehari semalam 17 rakaat. 17 rakaat. Satu rakaat kira-kira 2 minit. 2 minit. Ini pun kira sedang-sedang soleh lah tu, ya. Yeah. Kalau lagi soleh tu panjang lagi bacaan dia kahfi Jumaat kan. Tapi kalau sedang-sedang ni enak kuliah tabat ya dah, mungkin kurang-kurang satu rakaat tu 2 minit. Enak bagi 2. Enak tu dah. Teruk. 17 rakaat kali 2 minit bersamaan 34 minit. 34 minit. Untuk solat sehari 34 minit je. Tak malu ah. Awak depan TV, depan telefon, depan alat peranti semua berjam-jam. Untuk Allah Ta'ala atas tikar sejadah hanya 34 minit. Patutlah Allah Ta'ala sebut apa? Innal insana lafi khusr. Manusia ini rugi. Manusia ini sememangnya rugi. Kecuali siapa? 4 golongan. 4 golongan tu saya ingat tuan-tuan cari sendirilah dalam Quran. Surah Al-As. Bentang 4 pula. Tak habis cerita kita ni. Jadi pesanan saya, kalau kata dari sudut kesan, telah banyak kita bentangkan tadi. Tetapi kunci paling utama sekali, Nabi SAW sebutkan, boleh ada masa lagi? Boleh. Nabi sebut, dalam dunia kita ni, ada perkara-perkara yang akan merosakkan, menghancurkan, menjahanamkan kehidupan kita sebagai penutup ni.
Memang tahu dah penutup dah ya. Apa kata Nabi? Iaitu pertama sekali syuhun muta'un, sifat kedekut. Hari Jumaat ni mana sedekah-sedekah, mana tabung, mana sumbangan boleh disalurkan, bagi hari Jumaat ni, bagi. Pertama sekali orang kedekut, hidupnya akan hancur. Kedua, wahawan muttaba'un, terlalu mengikut hawa nafsu. Nafsu makan, nafsu main game. Apa rancangan ke apa, iklan-iklan makanan terbaru. Dia pulun. Promosi harga diskaun, dia nak. Hati-hati benda tu. Yang kedua, ikut hawa nafsu. Dan yang ketiganya, wa ya'jabul mar'i bi nafsi. Seseorang yang kagum dengan diri dia. Aku ni tak handsome tapi follower ramai Jam. Agak pakai baju bunga kot Contoh, merasa syok sendiri. Merasa diri tu hebat best itu juga akan merosakkan kehidupan kita. Moga Allah pelihara kita. Amin. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Ustaz, mungkin ada sedikit Ustaz boleh sebut kepada penonton sebagai sedikit saja kita punya kesimpulan sebelum kita tutup dengan doa. Saya nak tanya pada Ustaz, atas perbincangan kita pada hari ini tentang ketagih video game dan juga bahana video game. Anak-anak yang ketagih pada video game, punca asalnya pada mana Ustaz? Sedikit. Ya. Mau tak mau daripada keadaan sekeliling dan sepatutnya dikawal, dipantau oleh mak ayah. Tu saja. Sebab apa? Sebab mak ayah atau rumah adalah tempat membina watak. Sekolah tempat membina otak. Jadi watak sama otak, dua benda ni penting. Mak ayah, watak. Maka watak anak-anak tu yang ganas ke, yang baik, yang tutur luhur peribadi semua, sikit sebanyak dibentuk oleh mak ayahnya di rumah lagi. Maka menerusi permainan video game ini patut dipantau oleh mak ayah kita semua. Moga masa depan anak kita, jiwa mereka, rohani mereka terpelihara insya-Allah. InsyaAllah. Dan silakan Ustaz dengan doa ringkas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sa'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami mohon ampun padamu ya Allah. Kami mohon ampun atas dosa dan kesilapan kami, jua dosa dan kesilapan ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Allah, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, selamatkanlah, peliharalah kami ya Allah dan anak cucu keturunan kami daripada sebarang bentuk fitnah, godaan akhir zaman yang nak merosakkan akidah kami ya Allah. Hanya Engkaulah ya Allah tempat kami memohon pertolongan, bantuan ya Allah. Engkaulah Tuhan yang Maha Perkasa ya Allah. Ya Allah, angkatlah wabak ini daripada kami semua ya Allah, dan berikanlah kesembuhan buat rakan-rakan kami yang sedang diuji dengan keuzuran dan kesakitan. Hanya Engkaulah Tuhan yang Maha Penyembuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Ilyas dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton. Jangan lupa esok bersama dengan Da'i Hakim dan ahli panel Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rajab dengan topik perbincangan tafsir dan taranum surah Fussilat ayat 49 hingga 51. Sekian, terima kasih, teruskan menonton Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.